Langsung berita wilayah diteruskan ke negeri di bawah Bayu Sabah, antaranya mengenai bantuan sekali bayar yang diterima ibu tunggal di sana. Muhammad Dia Sahlan teruskan dengan laporannya. Silakan dia. Ya Azam, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS mengingatkan mana-mana individu yang kembali dari luar negara agar menjalani ujian saringan COVID-19 seperti diarahkan. Langkah itu penting bagi mengelak penularan jangkitan dari luar negara. Dalam satu kenyataan media di Kota Kinabalu, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi menegaskan tindakan undang-undang akan diambil ke atas mana-mana pihak yang gagal mematuhi arahan tersebut. Beliau menyatakan demikian sebagai mengulas dua kes baharu positif COVID-19 di Sabah semalam yang masing-masing dicatat di Kota Kinabalu dan Keningau. Kes di Keningau membabitkan seorang wanita bukan warga negara yang baharu balik dari Pakistan. Sementara itu, kes di Kota Kinabalu pula dikategorikan sebagai jangkitan tempatan membabitkan seorang lelaki yang dikesan positif semasa saringan sebelum pembedahan. Dia kini dirawat di Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Menurut Datuk Dr. Christina, setakat 4 Julai lalu sejumlah 1,329 ujian telah dijalankan menjadikan jumlah kumulatif ujian bagi negeri ini 125,671. Sementara itu, dalam kenyataan media sama, Dr. Christina berkata, satu pertambahan kes kolera direkodkan di Semporna semalam menjadikan jumlah kumulatif 23 kes di seluruh negeri. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK memberi keutamaan kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam setiap operasi dan perkhidmatan termasuk di pasar malam api-api. Ia penting demi keselamatan peniaga dan pengunjung daripada risiko jangkitan pandemik COVID-19. Langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang diambil di BKK dengan memastikan pematuhan SOP ternyata mendapat maklum balas positif orang awam. Rata-rata peniaga dan pengunjung pasar malam api-api yang ditemui RTM berpuas hati dan yakin perkara itu akan menjadi tarikan utama pengunjung ke pasar malam ini yang diadakan setiap malam Jumaat dan Sabtu. Pada pengunjung tidak perlu takut sebab kita ada SOP di sini dan pada pengunjung nampaknya semakin ramai. Pengunjung makin ramai dan juga SOP pun kita tengok amat ketatlah sekali. Di mana pintu masuknya pun sebelum masuk ke sini diambil suhu dan dicatat nombor telefon sebagainya lah. SOP dia sebelum masuk kami ada cek semua dan dia punya makanan pun masih macam dulu lagi lah. Kami pergi sini sebab kami mau cari makanan. Makanan di sini sama sedap-sedap. Sebab di depan tu kan diambil juga, dia cek suhu. So okey lah. Memang kena tapis sebelum masuk. Pasar malam api-api Jalan Gaya dibuka semula secara berperingkat-peringkat kepada umum sejak minggu lalu melibatkan 80 peniaga tempatan. Seramai 18,700 ibu tunggal di Sabah berjaya didaftarkan ke dalam Sistem Maklumat Wanita Sabah WISE sejak dibuka 18 Mac lalu. Daripada jumlah itu, 2,500 orang layak mendapat bantuan kewangan sekali bayar RM300 daripada Jabatan Hal Ehwal Wanita Negeri Sabah, JEHWA. Pengarah JEHWA Mastura Jamrah berkata 4,000 lagi menerima bantuan daripada beberapa agensi lain manakala status 13,000 permohonan akan disemak selepas permohonan ditutup. Katanya JEHWA turut menganjurkan pelbagai kursus bagi meningkatkan kemahiran golongan ibu tunggal. Ini termasuk beberapa siri kursus seperti penjagaan warga emas dan kursus perniagaan dalam talian yang akan dilaksana dalam masa terdekat. Mastura berucap demikian dalam Majlis Pengagihan Bantuan Kemanusiaan COVID-19 kepada ibu tunggal. Penyampaian bantuan disempurnakan Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Frankie Poon Ming Fung. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Frankie berharap penyaluran sumbangan seumpama sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban golongan ibu tunggal. Bantuan serupa juga akan disalurkan kepada ibu tunggal di Kunak, Semporna, Lahad Datu dan Tawau. Tiada laporan diterima mengenai ketidakpatuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan pengusaha pusat gimnasium di Sabah setakat ini. Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS Muhammad Yusri Abdullah berkata ia menunjukkan kesedaran tinggi dalam kalangan orang awam mengenai pematuhan kawalan kendiri bagi membendung penularan COVID-19.
Bagaimanapun, Muhammad Yusri memberitahu KBSS akan sentiasa memantau pusat gimnasium dan riadah sukan lain agar patuh SOP yang ditetapkan. Alhamdulillah, setakat ini tidak ada laporan yang kita terima dan setakat pemantauan pihak terutama dari Keningau ini tidak ada apa-apa yang perlu kita ambil tindakan. Maknanya semua masyarakat mengetahui dan memahami SOP. Beliau ditemui pemberita RTM dalam program Gaya Hidup Sihat Fun Ride anjuran KBS daerah Keningau dengan kerjasama Persatuan Belia Kota Ayangan di Keningau. Dalam perkembangan lain, Muhammad Yusri berkata aktiviti sukan sempena bulan kebangsaan pada Ogos ini akan diadakan di 9 bahagian di seluruh negeri. Usaha itu bagi memastikan amalan gaya hidup sihat diterapkan dalam kehidupan seharian walaupun berdepan pandemik COVID-19. Seramai 200 peserta menyertai program kayuhan berbasikal sejauh 30 km ini. Baik, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Teruskan menonton berita RTM kembali bersama Azam Husin di Angkasa Puri. Silakan, Azam.